Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhirahu ala ad-dini kullih. Walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abd wal untha bil unsa. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da zalika falahu 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukum qisas, yakni balasan yang seimbang dalam perkara-perkara orang yang mati dibunuh, iaitu orang yang merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka siapa yang membunuh yang mendapat sebahagian keampunan daripada saudaranya yang pihak terbunuh, maka adalah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan lebih baik. Yang demikian itulah suatu keringanan bagi kamu, suatu rahmat, kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Jadi kita dah baca lepas kan? Dah baca kan? Baik, kita tengok yang berikutnya. Rukuk yang ke-23. Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Waktu yang diwajibkan berpuasa itu ialah pada bulan Ramadan, yakni bulan turunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia dan yang menjelaskan kepada manusia tentang petunjuk dan juga pembeza, yakni membezakan hak dan batil. Dan siapa-siapa di antara kamu yang melihat anak bulan, yakni anak bulan Ramadan, ataupun mengetahuinya tentang kemunculan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Sesiapa yang sakit ataupun musafir, maka bolehlah dia berbuka, yakni berbuka puasa. Tapi diwajibkan padanya untuk menggantikan pada sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Dan dengan ketetapan demikian, Allah menghendaki supaya kamu beroleh kemudahan, dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu mencukupkan bilangan puasa, yakni sebulan bulan Ramadan, supaya kamu membesarkan Allah pada hari raya dengan bertakbir, kerana kamu dapat petunjuk daripadanya, dan juga supaya kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasihan belas Allah Taala, walaupun kita mulakan lewat sedikit pada hari ini, kita dapat bersama-sama, dan insya-Allah pada pagi ini, pada tengah hari ini kita akan masuk pada rukuk yang ke-23. Ya, pada rukuk ini Allah Subhanahu wa taala membahaskan kepada kita perkara-perkara berkait dengan hukum
kewajipan berpuasa. Dalam perbincangan yang lepas, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita sekurang-kurangnya 3 perkara yang penting. Yang pertama berkenaan dengan amal-amal kebajikan. Amal kebajikan ni di sisi Allah Ta'ala, dia bukan kira kita duduk belah puak mana. Kita geng mana. Ada hari ni orang kira, kalau geng kita berkira baik, geng lain kira tak baik. Betul tak? Tidak dengan menghadap muka ke timur ke barat. Mana geng mana? Kan dulu timur barat ni kiblat. Orang Yahudi tu kata siapa menghadap ke Mekah, siapa menghadap ke Baitul Maqdis. Gitu. Kan? Jadi kita ni pun macam tu je lah. Pasal kita jenis orang hidup berpuak-puak. Kan? Jangan kita menyangka kita ni amal soleh kita berdasarkan puak kita. Tidak. Allah Ta'ala nyatakan orang yang betul tu kalau dia beriman. Kemudian dia buat kebajikan-kebajikan. Seperti dia memberi menafkahkan harta dia untuk keluarga terdekat, untuk anak yatim, untuk orang miskin, untuk orang terlantar tengah jalan, untuk orang yang meminta-minta, untuk hamba-hamba yang nak membebaskan diri. Kemudian dia mendirikan solat untuk menjaga hubungan Allah Ta'ala. Dia bayar zakat. Kemudian dia menepati janji. Kalau dia berjanji, dia betul. Ni kata puak dia bagus tapi janji tipu tak ada. Dia kena janji, kena betul. Dan dia bersabar di atas ujian Allah Ta'ala. Kadang-kadang mari banjir, kadang-kadang mari COVID. Dan juga kesakitan. Masa sakit. Kena COVID tu sakit. Boleh sabar. Dan juga ketika dalam perang. Wahinal ba's. Ni masa perang. Masa perang tu nampak macam nak kalah ke nak lari kita. Boleh sabar. Jangan lari. Itu orang yang betul. Allah Ta'ala kata. Ula'ikal lazina sabaru. Ula'ikal lazina sadaku. Itu orang betul. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana dia beriman. Dia jaga hubungan dengan Allah. Dia jaga hubungan sama manusia. Dengan macam detail. Allah Ta'ala sebut tu pasal berkait dengan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua. Allah Ta'ala menjelaskan hukum-hukum fiqh berkait dengan undang-undang jenayah syariah. 2 hukum. Yang pertama, hukum berkait dengan kewajipan melaksanakan hukum qisas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Bila berlaku pembunuhan, mesti dibalas bunuh. Ataupun jika melibatkan, di sini tak disebut kecederaan antara layak lain. Bukan qisas, tapi disebut pasangan balas dia. Perempuan dengan perempuan, merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba. Kan? Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan bahawa hukum qisas ini, jika dilaksanakan, dia akan memberikan penghidupan kepada manusia. Kita kata hidup macam mana? Dah kawan ni mati dan bunuh dah. Kita balas je 2 orang mati, betul tak? Allah Ta'ala kata itu penghidupan. Sebab apa? Apabila kita mengenakan hukum qisas, akan terhentilah dendam. Sebenarnya manusia ni, kalau kita orang bunuh ayah kita, kan? Walaupun kerajaan dia berbenajik, kita sakit hati juga. Kalau ada peluang, kita bunuh dia pula. Maka bunuh tu akan saling berlaku. Kan? Dulu berpuluh-puluh keturunan berperang dan berbunuh orang Arab. Kerana setengah tu berperang 200 tahun. Kerana satu isu yang kecil. Kenapa dia saling membalas dan berdendam. Dan Allah Ta'ala menyebut juga, ketika orang yang dijatuhkan hukuman mati disebabkan oleh pembunuhan ini, qisas ni hukuman balas, tiba-tiba saudaranya yang menjadi mangsa itu memberi kemaafan. Maka dia ada diat. Saya maaf lah, tak apalah kalau mati pun mati katak je. Baik dia hidup, mana tahu ada jasa. Benar tak? Kita pun maaf dia. Bila kita maaf dia, sebagai gantinya, dia kena bayar diat. 1 nyawa nilainya sama dengan 100 ekor unta. 1 juta lah lebih kurang gini. 1 juta. Kan? Rugi kan? Mati, aksiden, kan? 10 orang anak sekali mati. Betul tak? Lebar lori tu langgar. 10 orang anak dia mati. Dengan bini dia sekali. 10 orang, 9 orang. Kan? 9 orang. Mati. Kalau hukum qisas dilaksanakan, driver lori tu kena bayar 9 juta pada bapak dia yang tak mati. Tu hukum qisas. Kita nampak hukum Islam zalim. Tapi tu baru adik. Cuba kita jadi bapak dia 9 orang anak kita mati. Boleh main kerja lagi tak? Tak boleh dah. Duduk garu kepala kat rumah. Setahun garu kepala saja, betul tak? Bini mati, tak apa boleh kahwin lain. Anak mati, kan? Tak ada kehidupan dah kita. Gitu. Maka Tuhan mewajibkan orang yang membunuh anak dia tu, sama ada sengaja, kalau sengaja jadi qisas. Kalau tak sengaja jadi diat.
Tapi kisah kalau diampun, dia juga. Satu nyawa, 100 ekor unta. Satu nyawa, 100 ekor unta. Jadi lebih kurang RM1 juta nilai dia. Sekarang ini ya. Unta seekor tu sekarang 10,000 sekarang. Kemudian yang ketiga, hukum berkait dengan kewajipan untuk berwasiat bila kita berasa nak mati. Wajib wasiat. Kita ada harta, kita berasa nak mati dah kita ni. Tua sama tua atau sakit yang sukar untuk pulih contohnya. Tiba-tiba doktor kata awak ni stage 4 dah ni. Kan COVID ke, kanser ke, tak kira lah. Jadi stage tu ada tendensi yang besar untuk mati. Ataupun umur kita sekarang dah 95 tahun dah. Betul tak? Tak mati lagi je, tapi tak lama dah tu. Kan 15 kita rasa lama lagi, betul tak? Tak tahu dia mati ke tidak, tapi dengan umur tu kita boleh agak tak lama dah pocik ni nak mati ni. Maka dia wajib berwasiat kalau dia ada harta. Wasiat. Beritahu harta aku sini untuk apa. Kan? Tapi wasiat ni sah. Dalam pembagi harta hanya 1/3 saja. Dia wasiat semua harta dia ni untuk masjid, untuk sekolah agama, untuk anak yatim semua habis. Lepas tu anak cucu ada tak apa-apa. Tak sahnya tu wasiat dia. Yang sah hanya 1/3 saja. 2/3 lagi tu mesti balik kepada ahli waris yang berhak ke atas harta. Kemudian timbul masalah. Bila mak ayah kita tua, dia wasiat, dia panggil. Abang sekejap, kalau mak mati ni begini rumah ni, adik muak ni gini kan. Matilah mak dia. Dia berkata, dulu masa mak mati rumah ni dia bagi kat aku. Kalau mak dia kata kat orang lain. Tak banyak lah buat macam tu. Kan? Itu satu dosa yang besar. Orang yang mengkhianati wasiat. Sehingga dia perbetulkan semula. Baru tu Allah Ta'ala ampun dosa dia. Ni benda ni memang orang buat. Kan? Memang manusia buat. Tu tidak. Tak. Kita semua tahulah. Benar tak? Kadang-kadang adik-beradik tu macam tu lah. Jadi mak pesan orang lain tak ada. Sebab tu wasiat tu diperintahkan tulis. Panggil lawyer tu betul. Kita panggil lawyer, beritahu lawyer pun tulis. Mak kita mati, lawyer pun baca ni wasiat ni. Negeri hak di Afghanistan boleh banyak mana urusan semua. Kan? Itu betul tu. Selain akhlakkan buat tu. Kan? Itu betul. Tertulis. Pasal bila pesan mulut ni tercakap lain, dia cakap lain. Dia berubah, kan? Baik, itu ayat-ayat yang kita baca rukuk yang lepas. Baik, seterusnya dalam rukuk yang ke-23 ini Allah Ta'ala menjelaskan hukum-hukum berkait dengan kewajipan berpuasa dan hukum-hukum fiqh sekitar hukum puasa. Panjang juga ni sebenarnya ini. Kalau habis. Kalau tak habis, kita sambung minggu depan. Bulan depan kan. Pasal apa? Hukum fiqh ni kadang-kadang kita kena jelas lebih detail. Supaya kita tahu hukum-hukum dia. Baik, yang pertama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu berpuasa. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Yang jelas ni kita tahu belakangnya kan. Ni hukum wajibnya kita berpuasa. Puasa ni maknanya puasa Ramadan. Yang menjadi rukun Islam. Semua orang Islam wajib berpuasa. Tapi Tuhan sebut sini ya ayyuhallazina amanu. Ya orang beriman puasa. Bukan ya ayyuhallazi nak Melayu dak. Kan? Ya orang Melayu puasa. Orang Melayu tak payah puasa. Yang kena puasa ni orang beriman. Lepas tu ada juga orang tu dia kata dia Islam tapi dia tak puasa. Memang pasal dia tak beriman. Dia puasa. Dia Melayu saja dia kata Islam tapi dia tak beriman. Dia tak puasa. Bukan kita kata dia tak wajib puasa, dia tak puasa. Relax je dia tak puasa, betul tak? Orang beriman dia akan puasa. Kerana ini kewajipan. Rekahnya begitulah. Yang ni kita dah selalu dengar ustaz-ustaz ceramah kan. Saya tak payah pasal panjang-panjang. Bila kita wajib puasa ni? Ayyaman ma'dudat. Iaitu pada hari-hari yang terbilang. Ada bilangan dia hari dia puasa. Pasal apa tuan tak sebut sebulan? Pasal apa tuan tak sebut 30 hari? Kadang-kadang dia 29, kadang-kadang 30. Tapi kalau 28 tak boleh. Kan? Tiba-tiba baru hari 27 dia kata nampak anak bulan. Kan? Dah nampak dah anak bulan, baru hari 27. Jadi 28 tu kena raya kali. Sama ada 29 ataupun 30. Caranya ada dua. Nak tentukan hari. Sama ada melihat anak bulan ataupun secara ru'yah. Ru'yah tengok anak bulan ataupun cara hisap. Hisap ni kiraan falak.
Boleh juga. Kita kira-kira dari ilmu falak, puasanya raya jatuh bila boleh. Tapi kita di Malaysia ni pakai dua-dua kan. Tapi tengok juga anak bulan. Tengok. Sekarang penyimpan Muhammad saja ajar ke umum. Bila hari pertama dan bila hari raya. Kita hanya ikut bulan ke ikut hisap. Dua-dua jalan. Kan? Boleh dua-dua. Tak usah gaduh lah. Pasal Nabi sebut dua-dua, boleh. Tapi hari dia maksimal 30. Minimal 29. Jangan pula tengok hisap 35 hari puasa. Macam raya kan. Raya 35 hari raya. 35 Syawal raya lagi. Betul tak? Pokok kita raya lama. Puasa sekejap. Faman kana minkum maridan. Dan siapa-siapa ketika berada dalam Ramadan itu, daripada kamu tiba-tiba dia sakit. Au ala safarin, ataupun dia dalam perjalanan bermusafir. Dia keluar daripada Kuala Lumpur ni nak balik kampung. Kan? Lebih 2 marhalah dia bermusafir. Maka bolehlah dia berbuka puasa. Sebab tu kalau kita pergi airport, kan? Kita tengok orang duk makan. Kita kata celaka betul ni tak puasa kita kata. Duk dia musafir, dia boleh makan. Cuma adabnya dia tak boleh makan depan orang ramai. Dia kata kita tak puasa semua ni dalam KFC ni dia kata ni. Dia pun makan. Boleh jadikan dia musafir, dibenarkan buka puasa. Tetapi selepas dia berbuka puasa, bila habis Ramadan, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dia kena ganti sebanyak mana hari yang dia berbuka itu bila habis dah Ramadan. Ini dia ada alasan ni, sakit ataupun dia musafir. Kita macam buat sakit. Saya ni ustaz kalau lapar, siap lagi macam-macam appendix lah, apa-apa semua. Kita pun gastrik lah semua. Betul tak? Tu dia buat tu tak jadi. Memang dia sakit. Cuma Allah Ta'ala tak minta surat doktor. Kalau Allah Ta'ala kata kena ada surat doktor, baru boleh buka. Penat juga kita. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan di atas puasa yang dia buka itu, dia kena bayar fidyah dengan memberi makan ke atas kepada orang miskin. Bila kita buka puasa bulan Ramadan, ada 3 sebab kita kena bayar fidyah. 3 sebab kita kena bayar fidyah. Sebab yang pertama, bila masa habis bulan Ramadan, kita buka puasa biasa sebab kan. Habis Ramadan. Dia pun lalulah bulan-bulan berikut Syawal sampai Ramadan akan datang. Dia tak ganti lagi puasa. Lebih setahun lah maksudnya kan. Sampai Ramadan pula. Maka yang itu, 1 hari dia berpuasa, dia tak puasa, dia kena ganti 1 hari plus 1 cupuk. Kalau 2 tahun, 1 hari plus 2 cupuk. Kalau dia mari jumpa ustaz saya tak puasa masa umur 15 dulu sampai umur 35. Lagu mana nak bayar? Tu bawa lori. Kan, bawa lori mari. Kita kira berapa cupuk? Kan? 1 hari sama dengan secupuk setahun. Kalau dia tak puasa tu daripada umur 15 sekarang umur 65, 45 tahun. Sehari 45 cupuk puasa tahun yang pertama. Kan? Lepas tu kalau 30 hari 30 cupuk kali dengan 45 tahun. 40 cupuk. Tahun yang kedua tak kira lagi. Sebab saya selori tu, bawa lori. Itu yang pertama. Sebab yang kedua kita kena bayar fidyah ialah apabila kita berbuka puasa kerana orang lain. Buka puasa kerana orang lain. Contohnya kita duduk Shah Alam. Kita puasa bulan Ramadan. Tiba-tiba banjir Shah Alam. Kita pun nampak budak lemas. Kita pun terjun selamatkan dia. Batal tak puasa kita. Basah. Pasal kita terminum air ke masuk dalam mata orang tengok macam-macam. Betul tak? Kan masuk air dalam rongga kan batal puasa kita. Batal lah puasa kita. Kita batalkan puasa kita kerana nak selamatkan orang tu. Maka puasa itu diganti bersama fidyah. Ataupun seorang ibu yang mengandung atau menyusukan anak. Dia buka puasa sebab dia mengandung. Kerana dia bimbang anak dia tak boleh makan. Ataupun takut kering susu, dia kena menyusukan anak. Maka dia kena ganti bersama dengan fidyah. Kita tua-tua tak usah bimbang. Pasal bini kita tak beranak dah. Betul tak? Ni kita orang muda yang beranak. Jadi, bila kita berbuka puasa kerana sebab orang yang ketiga, maka mesti dibayar fidyah.
bersama-sama dengan puasanya. Yang ketiga, sekiranya seseorang itu berbuka puasa kerana sakit dalam keadaan tidak ada harapan sembuh. Dia kena COVID misalnya, bulan Ramadan kena COVID. Kan? Doktor kata stage 5 dah ni. Kan? Lepas tu kena buka puasa tak? Doktor kata kena buka, dia pun betul kan? Kena cocok lagi macam-macam, dia buka puasa. Tapi duduk 3-4 hari lepas raya meninggal. Yang tu dibayar fidyah dengan tak payah ganti. Ataupun orang tua, sakit tua dah, tak boleh puasa dah ayah kita tu, kita kata jangan kata puasa. Betul tak? Dia sejak ingat, sejak tak ingat. Jadi lepas tua tu dia akan jadi muda balik tau. Tak dah kan? Lepas tua dia akan mati. Artinya puasa yang dia buka ni dibayar fidyah. Tak payah ganti. Jangan pula kita pergi reka, kita kata apalah ayah buka, saya gantikan untuk ayah. Tu tak ada dalam hukum. Anak dia terlebih pandai. Dia terus ganti untuk ayah dia. Faham tak? Puasa tidak diganti oleh orang lain. Dibayar fidyah. Kan? Gitu. Jangan pula kita, saya nak ganti puasa ayah saya, boleh tak ustaz? Tak sah nanti, bayar fidyah je. Tu lagi lambat sangat. Cerita tadi. Sama tau. Sama juga. Bila lebih setahun, tambah secukup. Setiap tahun tambah secukup. Dia bukan tua muda orang yang tak puasa tu. Kan? Kalau dia tua, dia muda, lebih tahun, dia kena ganti. Gitu. Kemudian, kepada siapa dibayarkan fidyah itu? Kepada orang miskin. Orang miskin lah. Secara umum orang miskin. Kan? Orang miskin, kita boleh bagi berah kat dia. Yang senang bagi berah, ataupun kita hargakan berah tu, bagi duit. Boleh juga. Kan? Kan bagi berah pun boleh. Tapi kalau bagi berah kat dia, selori, demam dia. Nak makan, tak habis. Betul tak? Kita kena agih lah. Orang ni 10 cupok, orang ni 10 cupok. Cari banyak sikit. Kalau duit, tak apa bagi banyak. Betul tak? Bagi duit yang saya bagi awak 1 juta ni, sebab fidyah saya. 1 juta, 18 tahun. Tak puasa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan siapa-siapa yang buat cara yang lebih baik, dia makna dia dengan cara dia berpuasa juga. Dia musafir. Allah Ta'ala beri rukhsah untuk dia berbuka. Tapi dia pilih untuk berpuasa. Itu lebih baik bagi dia. Dia sakit sebenarnya. Dia boleh buka puasa. Tapi dia pilih tak apalah. Puasa je lah mak kita kan. Puasa. Kata puasa pun tak ada buat apa. Duduk je kata. Bukan makan pun. Mak kita kata betul tak? Aku makan sebesar ni sehari. Kalau aku puasa sama je. Cuma nanti buka puasa baru boleh makan. Puasa je lah. Maka siapa yang pilih untuk berpuasa, itu lebih baik bagi dia. Wa antasumu khairul lakum. Dan memilih berpuasa itu baik baginya. In kuntum ta'lamun. Sekiranya kamu mengetahui. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan yang kamu diwajibkan berpuasa itu yang dikatakan ayyaman ma'dudat, pada hari-hari terbilang itu ialah pada bulan Ramadan. Kita wajib puasa tu bulan Ramadan. Jangan pula pandai-pandai. Tahun ni saya tak dapat puasa bulan Ramadan, jadi saya nak pindah masuk dalam bulan Rabiul Awal. Sebulan juga. Tak jadi gitu. Mana? Mesti di bulan Ramadan. Bulannya pada bulan Ramadan. Atau gezek dah. Puasa yang kita wajib tu pada bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Allazi unzila fihi al-Quran. Iaitu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kerana Allah Ta'ala menurunkan Quran ni pada bulan Ramadan. Jadi Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan tu bulan tepat kita puasa. Al-Quran tu sendiri kata Allah Ta'ala hudan linnas. Dia menjadi petunjuk bagi manusia. Siapa duduk atas dunia, dia nak tahu bagaimana cara hidup yang betul, jalan hidup yang selamat sampai ke akhirat, maka Quran itulah panduannya. Quran. Kitab-kitab lain, buku-buku lain, yang orang lain tulis tu tak pakai berlaku. Kecuali kitab-kitab yang tulis dengan merujuk kepada Al-Quran. Kita tanya, kalau kita pakai das kapital yang kalimat tulis boleh tak Ustaz? Tak boleh, itu masuk ngaku. Kan? Kerana itu bukan petunjuk daripada Allah.
Kan banyak kan pemimpin-pemimpin, pemikir-pemikir, ideolog, ahli-ahli falsafah tulis macam-macam buku kan. Semua tu tak pakar belaka kalau nak selamat dunia sampai ke akhirat. Setakat atas dunia buat tak apa selamat mana. Dulu kata kita pakai kitab Das Kapital belaka. Maka terbentuklah negara Soviet. Last kali bukan orang lain yang langgar Soviet tu. Puak-puak dia sendiri guling Gorbachev. Kan? Akhirnya hancur Soviet tu. Pasal apa? Fikiran manusia yang digunakan sebagai panduan hidup itu tak selamat untuk dunia, tak usah kata akhirat. Nah, kan? Begitu jugalah Adam Smith kau siapa-siapa tak kira lah. Yang menjadi petunjuk bagi manusia kan dia nak selamat, Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kerana Quran itu selain daripada petunjuk, dia jugalah kitab yang menjelaskan kepada manusia mana yang betul, mana yang salah. Furqan maknanya pembeza. Membezakan betul dan salah. Nak tahu betul salah Quran. Kita tahu kita ni betul ke salah sebenarnya tengok Quran. Kita tahu Tok Guru tu kata macam ni, Tok Syekh kata macam ni, Tok Wali tu kata macam ni, Habaib tu kata macam ni. Tak boleh pakai belaka. Nah, kita tengok Quran. Quran kata macam mana. Kalau yang Tok Wali tu kata serupa Quran, arti Tok Wali tu betul. Yang Tok Guru tu kata betul dengan Quran, betul. Kalau Tok Syekh tu kata tak serupa Quran, Tok Syekh tu salah, Quran betul. Boleh gitu. Puas hati. Kan? Gitu. Antara dia gitu. Sebab tu kita tak tahu betul atau salah. Tak kira dia ustaz ke, tok ustaz, tok guru, tok imam, tok lebay apa pun. Hak dia sebut tu nak tahu betul salah. Cek dengan Quran. Kalau bertepatan dengan Quran, dia betul. Kalau bercanggah dengan Quran, artinya dia salah. Jangan pula kita kata, takkanlah tok guru tu salah. Betul tak? Takkan tok lebay tu salah. Tak. Salah betul bukan ukuran pada tok lebay, bukan pada tok guru, bukan pada tok syekh. Tapi pada Quran. Quran yang menentukan betul atau salah. Gitu. Jadi kalau kita kata gitu, semua manusia boleh puas hati. Betul tak? Kalau kita kata ada, syekh tu betul. Kawan ni dia tak sokong syekh tu. Mana betul syekh tu sesak tu. Syekh tu habis. Kata betul tak? Kacau. Kalau bahasa hari ni gitu lah kan. Tu tak syekh tu habis. Tak pakar dia. Lepas tu belah sana pula kata, tak syekh mu salah. Kan? Dia cakap hujung pula gini. Jadi kita jadi payah. Kita orang awam jadi pening ni pasal apa? Kita letak dah dalam kepala kita, tok guru kita ni betul. Atau tok syekh yang kita minat ni betul. Kita kata dia betul apa? Likers dia berapa? 35,000. Kita kata betul tak? Follower dia banyak mana? Follower dan likers bukan menentukan dia betul. Dia bertepatan dengan Quran, baru dia betul. Gitu. Kan? Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka siapa-siapa yang telah melihat anak bulan Ramadan itu. Melihat, dia kata melihat kan. Tapi dengan maksud sama ada dia tengok ataupun dia tahu. Kadang-kadang orang tengok betul tak? Dia tahu tak puasa. Saya tak tengok. Dia pun tak puasa. Bukan gitu maksud dia. Maksud dia tengok atas tengok boleh. Orang panggil tengok atas tengok. Kita tengok dia. Dia yang tengok anak bulan. Kan? Jadi Malaysia ni mudah sistem dia. Yang tukang tengok tu ahli-ahli falak di pejabat agama. Dia pergi tengok. Kan? Kata penyimpan bawah besar tengok. Dia tengok juga. Kawan tu balik report. Betul tak? Okey. Datuk nampak. Datuk pun hello pada raja-raja. Tuanku kata beres. Kita puasa esok. Dia pun umum. Hak kita orang awam ni seorang pun tak tengok anak bulan. Kita kata dia dah umum puasa, kita puasa. Maknanya tengok atas tengok boleh. Ataupun dengan maksud tengok tu orang yang tengok, kita pun mengetahui bahawa sudah ada orang yang melihat anak bulan tu. Maka bila nampak je anak bulan Ramadan, wajiblah dia kita ni berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Macam tadi juga. Maka siapa-siapa yang sakit pada bulan Ramadan ataupun dia bermusafir, bolehlah dia berbuka. Tetapi dia kena menggantikannya pada hari-hari yang kemudian sebanyak mana hari yang dia tidak berpuasa itu. Yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala sebenarnya menghendaki supaya kita ni mudah. Dia nak kita taat pada perintah dia. Tapi kalau ada benda halangan-halangan, Tuhan beri kemudahan pada kita. Tuhan tu kan maha baik. Betul? Kita je maha liak. Kan? Kita punya bukan main liak.
kerana turut perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia suruh kita puasa. Aku wajib mu puasa. Tapi kalau mu sihat je. Kan? Kalau mu sakit, buka. Kalau mu musafir, macam kita ni musafir kapal terbang. Lagi Kota Baru, 45 minit je. Tak lama tu tunggu kat ruang menunggu. Tu betul tak? Waiting room tu lama. Waiting room bukan penat pun. Duduk situ pergi mari, bagi makan. Kan? Tunggu lama sejam. Kapal terbang 45 minit je. Tapi oleh kerana musafir itu menjadi ilahnya. Walaupun 45 minit, jarak dia lebih 2 marhalah. Boleh juga buka puasa. Kalau kita nak. Kan? Tapi kalau berpuasa itu lebih baik. Tapi poin dia, kalau puasa, kalau buka, ganti. Wala yuridu bikumul usra, dan tidaklah Allah Ta'ala itu bermaksud untuk menyusahkan kamu semua. Walitukmilul iddah, dan supaya kamu bila Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam bab puasa ni, supaya kamu menyempurnakan bilangan hari-hari berpuasa itu. Kita akan sempurna. Sama ada kita puasa penuh bulan Ramadan, di bulan Ramadan, alhamdulillah selesai. Kalau kita ada masalah tak cukup 3 hari, maka disempurnakan di luar Ramadan dengan sebab-sebab yang syar'i itu. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu bertakbir membesarkan Allah Ta'ala di atas hidayah Allah Ta'ala beri pada kamu. Kita sebulan duduk walaupun susah, walaupun lapar, walaupun panas, boleh habis juga. Kan? Walaupun biasa kan tidak bulan Ramadan pukul 8 lapar dah. Betul tak? Pukul 10 kopi pula. Kan? Sagi pukul 12 lunch pula. Sebelum balik kopi dulu. Sagi balik siapa-siapa tu nasi bini siap dah. Malah kaya makan pula. Pas tidur mamuh gigi pula. Betul tak? Bobok kita kuat makan. Kan? Tapi duduk bulan puasa kerana hidayah Allah Ta'ala, kita setting dah dalam kepala kita nak tidur kan. Esok aku nak puasa. Sagi pukul 4.30, pukul 5.30 kita bangun. Bini masak nasi bukan main. Betul tak? Makan sejeput je. Ambil berkat kita kata sahur. Kan? Bini pun kadang-kadang telur masing. Kadang-kadang tak aja makan. Dia keluar belakang. Betul tak? Makan sikit juga. Tapi oleh kerana kita setting dalam kepala aku taat pada Allah Ta'ala ke puasa. Pukul 8 tak berasa lapar tu. Itu hidayah Allah Ta'ala. Kita boleh tahan. Sekarang tak perang kan? Bila pergi bazar Ramadan tu baru pening semula. Ya, bukan pening tengok kuih. Pening tengok orang jual kuih. Jaga jual kuih bulan puasa, dia tu tak aurat. Kita pening tengok tu tak? Allah Ta'ala beri hidayah pada kita. Maka sebab itulah bila kita dapat menyempurnakan puasa, walitukabbirullah, kita dah bertakbir membesarkan Allah. Takbir raya tu syariat. Bukan balik kampung, lagu balik kampung, bagus selamat raya. Tu tak boleh pahala belaka tu. Kita je bodoh buat. Faham? Kan? Kalau lagu balik kampung kan, kita pun pasal lagu balik kampung, kita pun nyanyi lah balik kampung, balik kampung, balik kampung. Sia-sia semua perkataan yang keluar daripada mulut kita tu. Ataupun selamat hari raya, kan? Tak boleh pahala. Betulnya kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setakat tu pun tak apa dah. Kan? Lagi mudah betul tak? Semua dah pandai, tak ada lagu pun tak apa. Kita takbir sikit je raya, betul tak? Bila masuk je buka puasa hari terakhir kita puasa tu, masuk maghrib kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak payah pakai mic. Kan? Kita diam-diam je. Tak sebut dalam hati. Pelan-pelan je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyakkan takbir. Kan itu perintah Allah Ta'ala. Dia sempurna je Ramadan, bertakbirlah membesarkan Allah Ta'ala. Itulah maksud raya yang sebenar. Bukan baju raya, bukan ketupat, bukan tak nenah. Takbir tu hari raya. Kita dah sibuk dengan sate. Dah sibuk dengan macam-macam, betul tak? Lansir baru, lemang. Itu bukan raya tu. Tu Melayu punya. Quran punya takbir. Sebab tu nak tahu betul tak kita buat kuih. Tak salah. Tapi kalau makan kuih saja tak takbir, tak betul. Faham tak? Makan kuih tak salah. Makan lemang tak salah. Pasal air puasa, air raya tu tak boleh puasa, betul tak? Kita makan lah. Memang suruh makan. Salahnya kita makan saja, kita tak bertakbir pada Allah Ta'ala. Kenapa?
Karena Allah Ta'ala berkata, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Mudah-mudahan bila kamu berpuasa, dapat hidayah kamu sempurnakan, kamu bertakbir pada Allah Ta'ala raya itu, kamu akan menjadi orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Syukur tapi contoh hari itu kan, syukur tu apa dia? Jadi itulah ayat-ayat yang kita baca pada tengah hari ini. Walaupun 2 ayat, apalah ni kerana hukum fiqh, saya sarah detail sikit lah kan. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi, ada beberapa ayat berkaitan puasa ni dalam kuliah akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sembahyang sunat 2 rakaat, lepas tu sembahyang zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.